Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini tibalah giliran saya untuk mengisi slot bicara ilmu PPD Tanah Merah, siri yang ke-12. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tajuk yang akan saya bicarakan pada pagi ini adalah berkaitan dengan tajuk pemimpin, iaitu apakah ciri-ciri pemimpin yang baik. Mungkin ada yang pernah dengar tajuk ini, pernah baca. Jadi kalau yang dah pernah dengar tu, anggaplah ia sebagai satu ulang kaji, ulangan balik pengetahuan kita. Jadi kita selalu dengar ungkapan yang menyebut sekolah yang cemerlang adalah hasil daripada pemimpin yang cemerlang, dan tidak ada sekolah yang cemerlang hasil daripada pemimpin yang tidak cemerlang. Jadi ini menunjukkan bahawa jika sesebuah organisasi nak cemerlang, pemimpinnya mestilah pemimpin yang cemerlang. Jadi kita akan tengok apakah ciri-ciri pemimpin yang cemerlang. Apabila seseorang itu berjaya memimpin, ini bermakna dia berjaya mempengaruhi anggota-anggota lain dalam organisasi itu. Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting, iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. Jadi kalau mengikut kepada Dr. Rubiah Sidin 1988 dalam bukunya Asas Pentadbiran Pendidikan, beliau menegaskan bahawa secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu. Pertamanya ialah kuasa yang datang daripada jawatannya di dalam organisasi, dan yang kedua ialah kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Walau bagaimanapun, untuk seseorang itu kekal menjadi pemimpin, ia juga mesti mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehannya tersendiri. Jadi apakah kuasa yang kuasa kebolehan tersendiri itu? Yang pertama, mentaliti, kebijaksanaan ataupun kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak, dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan kepada pertimbangan ilmu dan pengalaman. Mentaliti juga ialah berkaitan dengan keberanian ataupun kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri. Seterusnya, mentaliti juga berkait dengan mempunyai inisiatif ataupun tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak. Tidak kata sekali suruh sekali bertindak. Dan seterusnya, mentaliti juga ialah berkaitan dengan mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi. Jadi pemimpin yang baik ini ialah mempunyai mentaliti yang baik. Dan ada juga satu yang saya terbaca, seorang pemimpin yang baik juga ialah mempunyai halus tipu, iaitu ada titik turning. Misalnya jika dia kata ada benda-benda yang boleh dia menipu, tidak berterus terang, bukan tipu tipu fakta, tidak, ni tipu untuk nak mengelak daripada berterus terang. Yang kedua, selain pada halus tipu, pemimpin juga mestilah bijak, iaitu dipanggil jauh helah. Jauh helah ni ialah kena tengok belakang depan. Tidak kata sembrono, tidak kata bertindak secara melulu.
bertindak mestilah mengikut pemikiran yang waras, matang. Dan yang ketiga ialah tajam tilik, iaitu mestilah meneliti setiap tindakan yang nak diambil. Ini berkaitan dengan mentaliti. Seterusnya, pemimpin yang baik juga ialah berkaitan dengan kemasyarakatan, iaitu kesediaan memberi dan menerima pendapat. Tidak kata pendapat dia sahaja yang terima, mesti dia boleh menerima pendapat daripada orang bawahan. Dan pendapat itu mungkin boleh dibincangkan untuk mendapat kata sepakat. Dari segi kemasyarakatan pula ialah sikap positif dan terbuka, keterbukaan seseorang pemimpin mesti ada. Tidak boleh kita kata pemimpin itu menutup segala pendapat orang lain. Pendapat dia sahaja yang diguna pakai. Seterusnya ialah daya penggerak dan semangat juang yang kuat. Daya kuat semangat juang yang kuat ni mestilah dari segi mentaliti yang kuat. Dan kebolehan berkomunikasi secara berkesan. Apa yang diarahkan oleh pemimpin, orang bawahan mudah faham dan mendengar dan akur kepada arahan tersebut. Ada juga pemimpin yang kita tengok arahan yang tak jelas, kelam kabut, menyebabkan orang bawahan nak melaksanakan tugasnya tak tentu arah. Jadi kelam kabut, jadi menyebabkan kucak-kacir. Arahan-arahan yang diterima yang jelas adalah yang paling utama bagi seseorang pemimpin. Yang ketiga, yang pertama tadi mentaliti, yang kedua kemasyarakatan, dan yang ketiga ialah moraliti. Moraliti dari segi moral, mempunyai disiplin diri yang unggul. Kita nampak dari segi pemakaiannya, dari segi disiplin, dari segi masa, mempunyai disiplin yang unggul yang mana boleh dijadikan sebagai rujukan orang bawahan. Dari segi moraliti juga ialah kebersihan jiwa, terutamanya dari segi keadilan, amanah, ketenangan, kesabaran, keteguhan, pendirian dan juga ketahanan diri. Dan iman dan moraliti juga ialah iman yang teguh, terutamanya bagi orang-orang Islam. Namun begitu, antara tiga ciri yang dinyatakan, moraliti adalah yang terpenting sekali untuk menilai seseorang pemimpin sama ada baik atau buruk, berkesan ataupun tidak, boleh bertahan lama ataupun tidak. Pemimpin memerlukan juga sikap tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Perkara yang paling penting ialah pemimpin harus mempunyai pengertian dan tanggapan yang tajam terhadap individu yang saling berurusan dengannya. Jadi selain daripada ketiga di atas, pemimpin juga mestilah mempunyai empati, iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati. Yang kedua, selain daripada empati ialah kesedaran akan kelemahan dan kekuatan diri sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita rasa kita tak dapat melakukan, mana kita sedar, mungkin kita boleh belajar ataupun bertanyakan kepada orang bawahan pun tak apa untuk nak menyelesaikan masalah kita yang kita lemah. Sedar diri, sedar tentang bagaimana diri. Hanya apabila ini berlaku, maka barulah kepercayaan kebolehan diri akan timbul. Begitu juga dengan kebolehan untuk melihat secara objektif akan masalah-masalah dan tingkah laku anggota-anggota lain. Pemimpin haruslah bersikap adil dan memberi analisa yang adil dan tidak emosional. Jadi selain pada itu, sekiranya seseorang yang ingin menjadi pemimpin yang baik, dia hendaklah mengamalkan perkara-perkara yang diketahui, dilihat dan diterima sebagai baik.
Seorang pemimpin harus bersedia untuk belajar dari sesiapa sekalipun apa yang dia tidak tahu. Macam yang saya sebut tadi. Kerana kepemimpinan itu sesuatu yang boleh terus menerus dipelajari dari latihan dan pengalaman. Ya? Seorang pemimpin mestilah berani memberi jawapan yang tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik dan tidak baik kepada organisasi. Ya? Juga seorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja dengan menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang bawahannya dan tidak memerlukan pakar khusus. Seorang pemimpin yang baik juga mempunyai perhubungan yang baik dengan orang-orang bawahan, tidak mengenali mereka sebagai individu yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Pada kebiasaannya, pemimpin yang baik jarang berkasar dengan orang bawahannya. Marah-marah pada orang bawahan tak tentu pasal, itu tidak boleh diamalkan oleh orang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik pandai membagi masa. Dia tahu bila masa bertugas dan bila masa di luar tugas. Dan seterusnya, dalam sesebuah organisasi terdapat pelbagai jenis manusia. Ada yang malas, ada yang rajin, ada yang boleh diharap, serta yang tidak boleh diharap. Jadi seorang pemimpin yang bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. Menerima hakikat demikian dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang ada. Contohnya di sekolah kita macam-macam perangai ataupun PA guru-guru di bawah guru besar ataupun pengetua. Jadi pengetua yang bijak ataupun guru besar yang bijak dapat menangani masalah ini dengan baik jika dia memahami orang bawahan. Seorang pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang dengan orang bawahan mengenai sesuatu hal yang dia sendiri tak pasti dan tidak hanya pandai mengeluarkan arahan sahaja. Jadi kalau kita tengok banyaklah sifat-sifat pemimpin yang baik untuk kita kalau boleh ikuti untuk menjadikan kita juga seorang pemimpin yang baik. Jadi tidak semestinya kita sebagai pemimpin tak belajar dianggap kita sebagai perfect. Kita pun kena belajar, kena mencari ilmu dan selalu bersikap positif dalam apa-apa perkara. Jadi saya rasa banyak lagi kalau kita nak sebutkan, oleh kerana masa pun tidak mengizinkan, maka saya rasa setakat itu sahaja perbincangan. Jika ada kesempatan di lain masa, kita akan berjumpa lagi, dan jika ada salah silap dalam tutur kata, mungkin ada yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.